Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih buat rakan-rakan pensyarah yang sudi untuk menyertai sesi terakhir bagi siri webinar kita pada hari ini. Sesi pada pagi ini insya-Allah akan dikongsikan oleh Puan Aida binti Mustafa dengan tajuk Utilizing Microsoft Apps in Microsoft Teams for Collaborative Learning. Dan sesi ini akan dilangsungkan selama 2 jam bermula pukul 10 dan insya-Allah akan habis dalam pukul 12 tengah hari. Sebelum kita mulakan sesi ini, bagi memberkati majlis, bersama-sama kita buka dulu majlis kita pada pagi ini dengan surah Al-Fatihah. Okey, kita akan mulakan sesi kita dengan Puan Aida dan saya rasa mungkinlah saya boleh bagi sedikit penerangan dan pengenalan pada penceramah kita pada pagi ini, Puan Aida. Puan Aida ni adalah daripada Akademi Pengajian Bahasa UiTM Cawangan Terengganu dan beliau adalah salah seorang, kalau saya boleh kata pakar rujuk lah Microsoft Teams di UiTM Cawangan Terengganu. Kita ada beberapa orang lagi pakar rujuk macam Cik Nur Kamruzita, Cik Nur Rashikin dan adalah beberapa lagi daripada fakulti lain, cuma mungkin saya tak berapa mengenali sangat. Tapi insya-Allah lepas ni kalau sesiapa sahaja yang ada kepakaran dalam apa-apa sahaja apps ataupun apa-apa sajalah yang melibatkan teaching and learning, melibatkan IT, bolehlah berkongsi dengan saya untuk dijemput sebagai penceramah untuk event-event kita yang akan datang seterusnya. Okey. So, saya rasa kita boleh mulakanlah terus sekarang dengan Puan Aida. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ke? Jelas Kak Aida. Jelas ya? Aha. Okay, untuk pengetahuan semua, saya ni pun tak ada cara mana pun. Saya pun explore sendiri. So, it's more of a sharing session. Okay. Kalau ada siapa-siapa nak tambah atau ada siapa-siapa nak tanya, just straight away tanya sebelum kita move to another part of the presentation. Okay. So, today is actually not quite an intro to Microsoft Teams sebab last sem saya dah buat macam intro. So yang last sem tu saya guide macam mana nak install Office 365, nak macam mana nak login to nak start kita punya Microsoft Office account, lepas tu macam mana nak masukkan, macam mana nak create kita punya team, lepas tu macam mana nak add students ke dalam kelas, our team tu lah. So today I will focus more on how to use Microsoft Team tu untuk collaborate dengan students. Okay. So I'm going to share my slide now. First, I want you. Saya akan toggle between my PowerPoint and also Microsoft Team or Microsoft other apps in Microsoft. Okay. Right. Sorry, saya tak boleh nak apa benda tu nak panggil apa nak besarkan terus screen slide saya sebab nanti saya nak pergi saya takut hang nanti kalau banyak-banyak sangat. Okay. So, let's focus on the screen. Okay.
So this is utilizing Microsoft apps in Microsoft Teams for collaborative learning. So it will be divided into two parts, okay? Generally two parts. I will talk about what are the default apps and you can find in Microsoft Teams, and also what are the other apps that you can add on, okay? You can add dalam Teams sebagai tab, okay? So I will start with an intro, alright? For those who are not familiar, I'm sure all of you are familiar with Microsoft. You know Word, you know PowerPoint, you know Excel, but there are more to it. Okay, everyone knows that have Microsoft 365 not only for us but also for all our students. Okay, they get it for free, just like Google Workspace, Google Suite. Okay, so they get both. Okay, Microsoft Teams, they try to what they do is they integrate us, the people, the users, all right, content and the tools that what we need. Okay, be more engaged and more effective as we work, as we teach. Okay, so for this actually they have Skype and they have Microsoft Classroom. So later Microsoft replaced Teams with those things. Even actually OneNote is an apps on its own, and then it was integrated into Teams and becomes Class Notebook. But you can still use OneNote. Okay. So throughout, as you know, throughout the pandemic, they have gained a lot of interest. Okay, because many have moved to virtual environment, and as of 2021, it has about 145 million users. Okay. So everyone knows before we go into team itself, let's go into what is collaborative learning. I know you all semua hebat-hebat, okay, tapi bagi saya explain sikit lah. Okay, so collaborative learning is when two or more people learn, okay, or they attempt to do something or learn something, okay. It means that the process helps they help each other. Okay, so as lecturers, alright, it's supposed to be a coordinated synchronous activities, meaning that kita plan benda tu, kita design, kita plan group work tu macam ni, maka dia pun akan cuba nak construct, cuba nak faham, okay, and that itulah what we call collaborative learning. They learn and help each other, and kita pun mungkin boleh bantu, so that is collaborative learning. And another definition from Smith and McGregor is actually a variety of educational approaches involving joint intellectual effort, by students and or students and teachers together. Okay, so they in the process they mutually search for understanding, they mutually search for solutions, for meanings, or they may actually create a product out of it. Okay, so everyone wants to do collaborative learning. Is the the hype, okay. So actually to design such an experience to make other people, to make the students able to experience what we wanted them to experience is not easy. So whenever we design lesson plans, we design activities, all right. So highlight on the details, because details are important. Highlight them. Oh, they should understand this, because sometimes they understand but they don't realize it. We have to highlight those things so that they able to reach the objective of the lesson. Okay, so so let's go to Microsoft team. All right, so as I said just now, I won't go into how to create those. If you are interested on how to create those, either you can get back to me or get back to Najla. We have the recordings before, we have the manual from UiTM, we have the PowerPoint from last
the last time when I did that. Okay. So this is, for example, a class. All right. The name of the class is class demo. All right. This is what the screen looks like. Okay. So you can see that this vertical button here. All right. This is when if you want to switch between the activities on the chat, the team, different teams. Okay. If you would just want to focus on assignments, or you want to go to the calendar, you want to make a call, files, or your documents. Okay. So here this is the horizontal tab. Okay. Of your class. Okay. So you also have in your team, you have class notebook. Okay. We have assignment, we have grades and insights, and down here we have channels. Okay. And if you want to post anything, here, new conversation. You can post greetings, you can post questions, you can post announcements, polls, you can praise, you can emoji, you can okay. So let's look at the actual thing itself. Okay. So can you see my screen now? I've changed to this is Microsoft Office 365. If you log into your Microsoft account, all right. So my Microsoft account, for example, is just like our Gmail account. All right. You have uitm.edu.my, but for Microsoft, in my case, I don't know about others, is at ada staff depan tu, staf.uitm.edu.my. Okay. Beza. Kalau sama buat sama dengan UiTM tak dia tak terima, tolak. Bukan. Sebelum ni saya pernah pun ada, sebenarnya saya daftar the first 2020 kot. Saya daftar, saya UiTM, dia terima. Lepas tu saya perasan yang saya punya Microsoft 365 punya subscription tu, dia sikit je saya punya. Saya kata kenapa saya tak boleh buat ni, Lepas tu saya tanya dengan units dekat Infotech tu, kata lah ini bukan ni, ini salah ni assign kat puan ni. Dia pun ubah. Lepas dia ubah tambah staff kat depan tu. Okay, so mesti berbeza lah daripada email yang pertama. Sebab yang itu tu rasanya untuk Gmail, yang ini rasanya untuk Microsoft. Kalau dia student, punya password okey ke kalau sama? Tak, saya rasa dia orang memang bezakan kot orang Infotech. Sebab even student pun tak sama. Macam kalau yang Gmail tu kan student dia ada apa depan dia? Sebelum UiTM tu dia ada student. iStudent student.uitm.edu.my. Tapi kalau yang Microsoft dia ada iSiswa. iSiswa.uitm.edu.my. Depan tu dia punya nombor pelajar lah. Nombor pelajar dia orang iSiswa.uitm.edu.my. Itu dia orang punya account. Yang free ni memang free. Even dah grad pun masih lagi guna. Okay. So thank you. Okay, sebelum saya nak pergi further, saya nak explain kita punya subscription pada sekejap ya, saya nak buat kalau kita log in, nanti kita boleh install Office dekat kita punya laptop daripada sini. Okay. Office 365 ni maksudnya apps dia lah. Semua banyak apps dia tu, saya nak tunjuk tu apps dia apa. Sekejap ya. Sini. Subscription. Saya nak select 365 ke team? Tak ada. Yang ini saya nak cakap yang team tu dalam 365. Team tu dalam 365. Kalau kita nak daftar, 365 ambil team. Tak ada. Nak daftar, bila kita log in sebagai Microsoft, kita dapat semua ni. Nampak tak yang kat bawah ni? Semua ni. Okey. So banyak dalam ni, termasuklah team ada satu kat sini. Okey. So kita boleh maknanya bila kita log in dan
dia terus dapat yang ni. Ni saya buka, rupa dia ni saya buka dengan Microsoft Edge ni. Saya tak buka dengan Chrome. Nak buka dengan Chrome pun boleh. Okay. Tapi saya rasa nampak cantik dengan Edge. Okay. So saya nak beritahu lah, ni semua free. Okay. And one of it is Microsoft Teams. So, alright. So yang ni bila saya, okay, saya tutup yang ini. Alright. Saya pergi team, ini kita boleh buat Word, ada yang Excel, PowerPoint, ini Outlook, OneDrive, OneNote, SharePoint, Team, Sway, Form, ada lagi bawah ni. Okay, kalau saya klik all ni keluar banyak lah. Tu. Okay, so kalau saya buka Team, dia akan keluar yang ini. Okay, contohnya, ni kalau ni team kat luar. Sebenarnya saya ada banyak lagi yang saya dah hidden kan. Kelas saya yang sebelum-sebelum ni sebab saya guna team ni daripada awal first PKP pertama sekali. Okay. Okay, so saya hidekan dulu yang ni. Okay, contoh macam mana rupa dia. Okay, so contoh kelas saya lah contohnya. Okay, ni last sem punya kelas. Okay. Dia. User interface dia. Okay, so mula-mula sekali rupa dia macam ni. Lepas tu masa awal-awal SEM tu. So saya memang suruh student bising, bukan bising apa. Tapi dalam virtual environment ni, they have to reply something to whatever that we say so that kita tahu dia kat situ. Kalau in face-to-face class, dia datang kita nampak. Tapi kalau in virtual, they have to say something so that dia nampak ada engagement, dia reply pada kita apa semua. Kalau dia senyap je, nanti kita tahu tak ada engagement, kita pun tak tahu dia datang ke tak, kecuali kalau kita check attendance ke apa kan. So dalam Microsoft Teams ni, you nampak macam tadi saya tunjuk kan, dia ada rupa dia, ni sini, activity. Okay, sini dia punya, ni dalam kelas ni sendiri. Ni kat luar tau, ni kira ni kat luar. Ni kat dalam kelas, saya kiranya ni. Okay, so macam mana apa dia satu-satu saya cerita satu-satu benda tu lah. So sebelum tu saya pergi balik sini, saya cerita. Okay. Sebenarnya dalam Microsoft Teams ni banyak dia punya apps. Of course akan ada Word, Excel dan PowerPoint, tapi saya tak akan explain lah benda tu sebab you all semua dah terror benda tu. Tapi benda ni maknanya boleh dibuka dalam team. Jadi saya add je lah. Saya tak explain lah ni. Okay. Okay, first kita pergi ke yang pertama post. Post tu apa? Post tu chat lah. Chat yang you all nampak tadi tu. Okay. And yang you all nampak tadi ni kan. Ni yang conversation ke apa. Kat sini lah post you all nampak all the chat ni. Okay. So ini post. Alright. So now, dalam team ni ada banyak jenis post. Okay. You all boleh post announcement yang macam besar contohnya ni. Yang awak nampak, you all nampak besar ni. Ni welcome semua ni. Ini announcement. Okay. Yang saya tulis macam budak-budak reply ni contohnya. Ini post biasalah. Conversation, benda-benda semua lah. Okay. Okay. So saya nak tunjukkan beza dia lah. Okay. So ada juga kita boleh buat polls. Okay. Polls kita boleh buat polls, kita boleh buat attachment. Of course kita boleh post attachment. Contoh kita nak post course outline ke, kita nak post past year paper kat situ ke. Ataupun, tapi sebenarnya saya tak suka buat kat situ. Saya suka buat kat dalam file supaya lebih teratur struktural structure lah. Ada boleh juga emoji, you all boleh nampak tadi kan saya ada post emoji mana tadi. Tak, kalau kita cakap apa-apa kan dia boleh, apa tak tepi ni? Ada love, ada ketawa, ada apa semua ni. Ni emoji, okay. Tu emoji dia, right. Dan, tengok saya klik kat sini contohnya. Macam mana nak buat benda tu. Kalau announcement contohnya, kita pergi dekat tulis, lepas tu kita buat sini announcement. Dan kita boleh pilih lah benda apa nak tajuk dia ke apa benda-benda. Kita boleh post. Okay. Jadi, so, discard. Okay. So, kalau yang lain, you boleh post attachment, you boleh post ni emoji tengok Okay. Emoji boleh gerak-gerak ni tau. Contohnya,
Okey, ini untuk smiley. Saya tak berapa yang ni sangat sebab rupa binatang-binatang saya tak apa suka. Okay, and then you can also praise students. Praise. Puji dia. Nak hantar, nak puji seseorang students tu katalah dia bagus tadi, boleh post, boleh select badge untuk dia. Dan buat nama orang tu. That will be very, student suka. Student suka sangat-sangat. Kalau kita puji-puji ni kan. Okay. Okay. So, yang ini approval. Okay. Approval ni contoh dia kalau business boleh lah nak hantar kat bos, bos approve. Tapi kalau kat sini saya guna macam students nak post tajuk apa benda tu, assignment, kita nak approve, kita approve tak benda tu. So kita boleh, dia boleh tanya kat kita dan kita boleh balas balik. Dia approve ke tak. Okay, ni approval. Okay. Kan kadang-kadang kita bagi assignment kat student tapi kita suruh cari kan. Tapi nak senang, kalau sebenarnya nak senang cerita kita dah bagi tajuk tapi kita dah banyak kerjanya. Okay, you can also post of course YouTube. Yang ini stream. Yang ini stream ni maksudnya video juga tapi dalam Microsoft Stream. Ini YouTube dan ni Quizlet. So yang ini ada apps lain kalau kita nak add, boleh guna juga dekat post. Okay. To post. Okay, ada soalan apa-apa ke? Nak tunjuk apa-apa ke? Kalau tak ada, Kak dah saya move ke seterusnya iaitu files. Nak links pun boleh. Alright, nak post. Okay. Seterusnya, since tak ada soalan, saya pergi ke files. As everyone knows, Teams often work with a lot of files or documents. Okay. In Teams, there are two places to store your files or your document. One is dalam files tu sendiri. Another one is class notebook. Tadi saya dah mention class notebook kan? Sekarang saya nak mention files dulu. Okay. Types of files, saya mention tadi, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms, PDF, videos, etc. Sebab dia boleh juga bubuh link, dia boleh juga, kita boleh drag and drop. Okay. Kita boleh drag, maknanya kita tarik daripada drag and drop lah, kita upload. You may also include cloud storage. Okay, mari kita tengok macam mana. Okay. So kat atas ni kan nampak kan ada files. Okay, so contoh files. Alright. So untuk kelas material, dia read only. So apa yang you post dalam kelas material, maknanya orang tak boleh, student tak boleh delete apa benda lah, tak boleh edit lah. Contoh ni my class material, contohnya say week 1 ada course briefing, course info, right? Then week 2 ada chapter 1 kot. Betul lah chapter 1. Okay, this is my PowerPoint. Okay. And then dalam yang kat luar ni maknanya student boleh ni lah. Student boleh edit, boleh apalah. Okay. So whatever that kan saya kata dalam Microsoft Teams dia ada one of the strongest element of Microsoft Teams ialah dia punya Meet. Kau boleh nampak kat sini kan. Saya tak cerita lagi pasal Meet ni. Ni ada kat sini. Ni untuk meeting lah, untuk live conference macam kita punya webinar lah. Okay. So apa-apa yang kita kelas kita online kelas tu buat dekat dalam Meet ni. Microsoft Teams Meet. Dan bila kita record, dia akan masuk dalam recording. Dia akan create sendiri. Ni recording dia. Ni tak banyak sangat sebab ada hari-hari saya lupa nak record. Lupa. Kadang-kadang excited kan. Lupa. So tapi ada dah ni contohnya kelas-kelasnya. Okay. Tak payah tunjuk kan. Tak payah ke? Nak tunjuk ke tak payah? Rupanya macam ni lah contohnya. Lebih kurang webinar juga, lebih kurang Google Meet lah. Suara, tak tahu suara boleh keluar ke tak. Rasa saya dah unmute tadi. And sources to determine the meaning of words. Contoh. Okay, so ini suara dengar ke tadi? Suara yang ni, dengar tak? Dengar, ada video tu kan? Dengar okay. Ni contoh dia lah. Recording yang daripada Meet tu. Okay, dia sama je. Kalau tengok mula-mula ni kan sama je.
ada student-studentnya tak semua keluar lah. Okay. So, ada apa-apa soalan tak? Setakat ni tak ada lagi, tapi untuk peserta kalau ada soalan boleh terus unmute mikrofon ataupun tulis dekat chat. Oh, Kak Ella tak tengok pun dekat chat. Kalau ada dekat chat, beritahu sebab sekarang dia minimize sekarang, takut tak nampak. Okay. Boleh. Beritahu. Okay, so ini assessment dia lah. Okay. Ini self-instruction videos of the students. Okay. Alright, so ini files. Ya, ini files boleh simpan macam ni. Okay. So, post dengan file dah explain. Okay, yang seterusnya ialah channels. Okay. Channels in dedicated sections within a team. Dalam satu kelas dia ada dedicated sections to keep conversation organised by specific topics or projects or disciplines lah. Okay, so this is so bila kita create channel, you all perasan tak tadi? Dalam ni kan? Okay, channels ni every team bila dia di-create, dia akan ada genre. Maknanya dia akan standard lah ni, semua orang boleh tengok. Bila you create channels, okay, it can be a standard channel, meaning that explain kat sini. Okay. It can be, sorry kalau saya laju cakap tau kalau saya laju. Okay. Maknanya dia boleh semua orang ada ataupun they can be private. Kalau private tu contoh macam ni lah. Kita collaborate dengan kita buat student kita bagi project. Okay, project atau kita bagi group work. Okay. So you assign them according to the group work, to the group. Okay. So dalam tu dia orang boleh discuss, dia orang boleh post. So and they can share files. Bila kita create channels, alright, bila kita create channel macam ni, saya buka dia akan ada post, dia akan ada files, dia akan ada notes, meaning macam dia akan actually create one notes dalam class notebook. Okay, so dia orang boleh post benda kat sini. Dia orang boleh berbincang kat sini lah. So this is very good channel, is very good when you want to assign group work, collaborate group work, bubuh kat sini. Okay, so that kita nampak lah dia boleh bincang kat sini lah. Apa-apa. In my case, I actually use a lot of class notebook. So, saya tak guna yang kat sini. Saya guna class notebook. Okay. Terpulang lah. Ada orang suka guna kat sini. Rasa Kak Ita guna channel sebanyak Kak Ita? Ada tak Kak Ita ada ke? Nampak nama Syikin tadi tak nampak nama Kak Ita pula? Ada Kamruzita? Ada ke? Takut shock sendiri je ni. Rasa tak ada, rasa dekat Syikin je tadi. Ya. Betul rasa itu Syikin cakap dia orang guna channel. Apa attendant tu di depan tu ada plus kan? Mana boleh tambah lagi lah item tu. Ya boleh. Yang ni kalau kita nak tambah apps lain. Saya tekan kita boleh add tab of other. Tengok sini. Ada banyak tabs kalau kita nak buat untuk that particular group lah. Ataupun kita maknanya kita boleh tambah benda ni. Tapi tu saya tak cerita lagi. Nanti lepas ni saya cerita. Saya akan cerita dalam lepas ni. Ya, boleh tambah tapi nanti saya cerita. Okey? Okey. Nanti saya cerita lepas ni. Okey. Alright. So seterusnya kita tengok dulu overallnya. Okey. Okay, class notebook. Okay. Class notebook ni originally dia OneNote. Okay. Siapa pernah buka OneNote? Sebab it comes with Windows 10. Siapa ada laptop lama ke apa Windows 10, dia memang ada OneNote. Tapi ramai orang tak perasan pun apps tu. So later on dia orang integrate and call it class notebook under Microsoft Teams. Okay. So sebenarnya kalau kita tak nak buka team, kita nak buka students punya work, kita bubuh dalam class notebook, kita boleh buka juga dengan OneNote. Okay. Nanti saya tunjuk lepas ni. Okay. So class notebook ni terbagi kepada ada empat bahagian. Alright. Kejap.
4 bahagian. Saya tunjuk dulu benda dia, rupa dia macam mana. Okey. Ni kan kelas notebook kan? Nampak kan? Saya klik Okey. Baik. Sabar dulu. Okey. Okey, sekarang baru kita buka. Dia buka kat sini, show navigation sini. Okey. Nampak So kat sini dia ada collaboration space. Okey. Sini dia ada content library, nanti saya explain. Teacher only, dan sini students punya notebook. Tadi kalau kita ada berapa orang student dalam tu, banyak tu lah dia akan ada notebook dia. Faham tak? Semua dia akan generate. Okay. So students notebook ni is a private space shared between the teacher and each of the individual lah. Kalau macam ni, Aida Syafiqah ni, kalau saya klik dia, okay, akan ada folder dia, akan ada homework, class task, assignment, assessment. Ni written article analysis is one of the assessment dia lah. So, yang ini kita boleh assign. Nama ni kita nak 4 ke 5, 6, 7, 8 pun boleh. Yang ini kita yang boleh assign at the beginning when kita start. Kita dah add semua student, kita pun kita boleh assign benda tu. Nak berapa, nama apa, kita boleh set. Okay. For each, tapi sama lah, kena sama setiap student tu. Okay. So, contohnya, dan saya cerita satu-satu collaboration space ni, ialah kat mana saya suruh students to collaborate lah. So, sebelum ni saya letak attendance ni, which is dalam channel tadi tu ada attendance note. Ni kat sini lah. Saya letak attendance. Dulu awal tahun 2021, masa tu Microsoft Teams dia tak boleh generate lagi attendance tau dalam masa kita meeting. So, what I did before, saya suruh student masuk ke channel ni. Lepas tu, nanti sekejap saya tengah buka. Masa awal-awal tu, lepas tu saya post ni, masa saya post tu kosong lah ni. Nama ni tak ada yes, no. Yes ni dia orang yang mari masuk dan dia orang yang type lah ni, yes. So, macam mana kita nak tahu students tu yang type? Kejap kita boleh buka kejap. Dalam view. Okay. Dalam view ni kita boleh show authors. Okay. So kita ada nampak ada nama student ni. Bertindih dengan nama saya sebab saya yang post nama-nama kelas ni. Dia orang type sini je. So kalau kita scroll bawah kita boleh nampak nama students. Okay. Dalam collaboration space. So kalau kita buat macam kita buat kerja-kerja dia orang kan. Dia orang buat kerja dia orang. Contoh saya tunjuk collaboration space. Kita boleh tengok tau. Orang ni dia post bahagian ni. Orang ni dia type bahagian ni. Lepas tu saya kata masing-masing type bahagian masing-masing. Jangan macam dia orang, some students kan dia orang discuss seorang je type. Dapat pula lah nak buka ni Okay. Contoh ini collaboration dia orang. This is a work, this is a pair work punya assignment. Okay. So atas ni saya cerita dulu siapa pair dia saya bagi dia orang kena buat article analysis lah. Okay, so saya bagi guide kat sini macam mana nak buatnya. So dia sampel saya tunjuk yang semester sebelum ni. Saya tunjuk. Kalau nampak, sorry kalau laju. Ini contoh yang students tu buat. Tapi yang final tu show authors tepi tu. Tapi ni biar budak perempuan dengan budak lelaki, biasa budak perempuan yang post. Biasanya. So kita tengok yang lain kot. Ada 2 orang, 3 orang ke. Ke Hana Ashikin. Biasa dia orang final ni seorang je buat. In between masa awal-awal dia orang buat sama-sama, orang ni post masa tu belum paragraf lagi. Masa tu point form, masa tu ada dah nampak lah 2-3 nama. Yang lain ni, tapi biasanya akan ada nama 2 orang, 3 orang. 2 orang lah kalau 2 orang yang buat tu. Sekejap.
Ya. Tu. Pun atas tu je kawan tu buat. Kadang-kadang student dia kata, madam kita bincang, madam kita bincang. Saya pernah lah, saya kata okay, attendance is based on what you post dalam collaboration space. Kalau saya tak nampak nama you all, kira absent. Oh, budak-budak tu pun make sure type sendiri. So this is collaboration space. I use it for one of the assessment. Ada soalan tak? Tak ada eh? Okay. So ini collaboration space, alright. So another part is content library. Content library ialah maksudnya dia saya tak guna banyak content library sebab saya guna kat files tadi. Saya guna banyak kat files, okay. Saya tak banyak guna content library, saya banyak guna kat files. So ada setengah orang dia guna semua dalam kelas notebook. Bergantunglah orang masing-masing. Okay. Tapi content ni maksudnya kita can whatever that we post there, students can only view, they cannot edit. Kita je boleh edit. Tapi dia boleh view. Okay, itu content. Okay, kalau teacher only ni banyak sikit sebab maknanya dia orang tak boleh view pun. Saya seorang je boleh view. Sini. Biasanya saya letakkan assessment ataupun homework yang mana saya tak nak tengok, tak nak student tengok lah. Okay. Contohnya test. So dia orang tak boleh tengok bahagian sini. Okay. Musing-musing loading. Sebenarnya dia lagi laju kalau nak buka kelas notebook ni kalau guna OneNote. Sebab dia tak ada dalam team kan. Dia ni semua guna internet kan. Saya buka team ni dekat internet tau, bukan dekat desktop. You all boleh dekat download. Dia boleh buka dekat desktop, dia boleh dekat kan di browser macam ni. Okay. So another part that saya ada mention tadi dengan Najla tadi, saya suka Microsoft Teams ni sebab dia boleh buka dalam handset Android dengan iPhone, iOS, dia boleh buka dekat tab, okay. iPad pun boleh buka. Sebab tu jadi students ni tak ada sebab kenapa dia tak boleh buka. Okay, cumanya problem kalau dia buka dengan handset, kecil dah benda tu. Tu kecil. Dia kena scroll ke bawah. Itu. Okay. So ini contoh homework. Okay. So contohnya saya type benda tu. Alright. Dia macam word je. Alright. Dia macam word je. Lepas tu bila dia orang submit macam ni kan. Sebenarnya gambar tu dia rupa macam tu tadi. Okay. So apa yang saya besar pula. Okay. Saya nak tunjuk yang macam mana dalam kelas notebook ni macam mana kita bagi homework kat student. Dia ada dua jenis kerja. Okay, satu kerja homework yang maknanya dia tak ada bagi markah kepada assessment. Okay. Kerja yang kita bagi. Tak ada grade pada assessment. Kita bolehlah berbagi 8 per 10 tapi tak ada effect pada grade. Okay. So yang ni saya suka guna kelas notebook sebab macam ni kan. Nanti saya akan macam mana saya nak bagi kat student. Okay. Saya akan ada nampak tak atas ni distribute page. Okay. So saya boleh distribute ni contohnya kan. Kalau you all tengok dalam Aida Syafiqah ni homework. Okay. Adalah yang homework yang saya bagi. Okay. Saya bagi. Okay. So, macam mana dia dapat ni? Okay. So, daripada saya punya teacher only ni, bahagian saya ni, saya akan contohnya ni, saya akan distribute tu. Page tu. Alright. Kita boleh distribute kepada semua orang dalam kelas. Alright. Ataupun kita boleh distribute kepada seorang je student. Ulanglah. Okay. So kalau nak distribute, contohnya saya distribute dekat Aida Syafiqah sekali lagi lah. Benda yang sama, tak apalah. Jom. Okay. Dia akan keluar lah tepi ni.
apa yang kita nak hantar. Adalah saya nak hantar pada dengan Amir Kuzaimi. Next. Nak masuk kat mana dia tanya. Okay. So saya kata masuk dalam kelas task lah. Saya tak nak kata homework. Okay, kelas task. Dan benda tu akan masuk. Okay, so didistribute kepada 2 orang student tadi. Okay. So nanti bila masa meeting kelas tu, saya akan cakap lah. Okay, I have distributed homework, okay, for you. Kat mana? Kat dalam kelas task ke? Kat dalam homework? Okay, biasanya kelas task tu maksudnya saya bagi kerja yang buat dalam kelas. Okay. Yang nak homework tu maknanya weekend tu dah boleh buat. Sebab saya jumpa budak degree ni seminggu sekali je. So contoh saya tadi kan kelas task. Okay, dia kata done Nampak done tepi ni. Done. Okay. So let's open up yang student ni. Okay, saya buka Amir Huzaimi. Okay, ada ni homework week 4. Okay. OneNote ni dia boleh macam Word je. Tapi dia lain sikit-sikit lah. Tapi boleh lah. Whatever our previous notes from Word, you can copy paste masuk sini pun. Okay. Alright. So, itu kalau kita nak bagi homework, and then kalau kita nak assess pun review, ada nak review students work, nak bagi markah. Lagi satu, apa benda? Kalau saya contoh saya nak tunjuk assessment yang saya mark Okay. Contoh assessment yang saya mark. Nampak Okay, so ini dalam note, okay? Note dalam kelas notebook lah. Okay, ini saya paste daripada PDF. Biasa soalan-soalan dapat dalam bentuk PDF, so saya paste kat sini. Ini jawapan dia orang. Bila saya bagi ni, saya type tau benda ni, nanti dia orang tulis. Jadi saya tanda lah. Oleh kerana you all nampaknya rupanya pun tak apa lawa, maksudnya saya mark guna tab. Saya buka dengan tab, saya mark guna tab. Saya tak ada guna ni pun, stylus pun. Saya guna tangan aja. Sebab tu dah lupa. Sebab tu dah tak lawa. But that is how it's done. Okay? Kak Aida ada satu soalan lah. Tapi dia lari sikit tau. Kalau you tengok lari sikit tau. Sebab apa benda sebelum tanya lah. Sebab tab dengan apa benda dengan ni desktop ni dia kan lebar tak sama. So dia bila ke bawah tu dia macam lari. Kalau buka dengan phone dia naik ke atas ke turun bawah gitulah. Sebab ke lebar tu apa benda kita punya device tu. Okey, apa benda lah. Ini kalau macam untuk final exam, Kak Aida gunakan Microsoft Teams ke untuk tanda? Tapi marks tu tak di-reveal pada student lah. Sebab tu akak mark at the end of the semester kan, akak akan keluarkan student daripada group tu. Dia orang bukan jadi member dah lah. Faham tak? Jadi dia orang tak boleh buka dah. So kita baru akak mark. Yang ini test ni carry mark dia orang ni. Test dia orang 35% je. Maksud kak carry mark dia tu 35% je. But the other assessments tu, forum, written article analysis tu semua tak boleh reveal. So dia orang after habis minggu akhir tu, saya pun mengeluarkan mereka, dia non-members. Macam itulah. Okay. Okay, faham. Terima kasih. Keluarkan je. Right. Ada soalan lain tak? Okay. Apa lagi
Jadi kena rajin lah. Kena rajin, banyak kerja sebenarnya. Nak set soalan pun, nak buat homework pun. Banyak. Okay. So, seterusnya, apa lagi nak explain? Itu kelas notebook kan. Seterusnya, next one is Meet. Meet buat dah. Okay. Nak explain Meet ni, kena buka satu lagi Meet ni yang risau ni. Okay, harap-harap tak hang lah. So, let's go back to general. So, Meet ni is actually the strongest part of Microsoft Teams sebab dia live macam Google Meet lah. Yang Google Meet macam webinar lah. Okay. So, for your information, okay. Actually, you can, the latest is you can accommodate up to 300 participants at one time. Okay. Features dia ialah dia boleh schedule earlier dengan kalender. It can also be instant. Kalau saya macam tadi kalau saya nak tekan dia terus instant. Alright. You can spotlight a person. Ada breakout rooms sini. Kalau kita nak masa tengah kelas kita nak berbual dia orang dalam smaller group activities. Okay. Attendance list will be generated. Saya tunjuk tadi attendance list. Saya tunjuk kat sini ke saya tunjuk kat Lala tadi? Okay. Saya tunjuk attendance list dia. Lepas tu recording saya dah tunjuk tadi kan. Dia akan disimpan dalam files recordings. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ni contoh Meet. Ni maksudnya, student tak ada dalam ni. Saya buka yang kelas demo lah. Alright. Dia rupa dia macam ni sama je. Lebih kurang sama kan. Okay, kalau saya join sekarang boleh ke? Okay, so rupa dia macam ni. Alright, dia sama je. Ni copy link kalau kita nak invite somebody from outside. Okay. Alright. So sama je ada share content, ni mic, ada video. Okay. So dalam team ni Najla jadi student saya. So dia masuk. Okay. So ada you can raise your hand, chat and ni lah and dia nak show participant. Okay. See ada nama. Okay. So ni show participant kita kan bila boleh invite, kita boleh share invite juga. Okay. So tadi attendance kan. Ni boleh download attendance list kat sini. Okay. Manage permission maksudnya ada orang nak masuk tapi kejap. Okay. Ni kita boleh set siapa yang kat lobby. Lobby maksudnya orang tu belum masuk tapi tengah tunggu. Okay. Kita boleh set kat sini. Tadi saya mention ada breakout room kan? Breakout room. Dekat sini kejap Tanda yang sebab saya buka webinar dia tak ada keluar. Dia tak ada. Biasanya dia ada kat sini. Dia ada dalam bentuk sini. Ada breakout room. Apa saya? Alamak. Biasanya ada tanda di sini kalau kita ni ikut. Alright, kita share. Sorry. Bukan pasal share. Ada kat sini. Kenapa sekarang tak ada ya? Meet kat mic team ni boleh set auto ke? Ya, boleh set auto. Ya, boleh set auto. Okay. Sebelum saya tak jumpa kat mana breakout, biasanya ada. Okay, saya continue dengan apa yang ada dalam ni. Okay. As you can see, ni macam mana nak share apa benda tu, nak share content. Tapi dalam Meet ni juga ada whiteboard. Okay, kalau whiteboard ni saya buka Okay,
So whiteboard ni is a Microsoft app juga. Is it muted? Okay, dengar suara saya ke? Ke tak dengar? Dengar Kak Aida. Kak Aida dengar, dia macam double. Sorry, tadi saya termute diri sendiri, sorry. Okay, so ini whiteboard ni, we can do collaboration. Okay, students, not only one person boleh buat boleh ni kat sini, students pun boleh. So, for example, you can post, post tak warna apa, orang suka color-color. Okay, so, ada orang conteng. Siapa tu? Lalai. So kalau macam kita suruh dia orang bincang ideas, macam essay ke, dia orang boleh post kat sini lah. Maknanya they can collaborate ideas masing-masing, and then kita sebagai ni masalah ni orang ni kita boleh lah betulkan, dan kita boleh padam balik. So kita boleh test benda tu, and then boleh buat arrow, dan arrow dia akan membentulkan supaya cantik sikit. Jadi dia betulkan. Jadi smooth sikit. Okay. So this is very helpful kalau even orang nak ajar maths ke kan. Saya tak lawa. Okay, biasanya orang saya kalau pernah guna ni, saya akan guna tab. Saya akan buka dengan tab, saya akan conteng dengan tangan, barulah cantik. Kalau buat dengan touchpad, dengan mouse ni tak apa lawa. Okay, so saya nak beritahu yang it can be used, especially orang yang mengajar dengan menconteng-conteng macam maths ke. Okay, sesuai lah ni. Janganlah guna notes, guna maknanya ni lah. Lepas tu benda ni semua boleh di nota-nota yang macam solution ni kan, boleh wah, tu kenapa tu? Loading, ada orang post gambar lalai. Tak apa. Okay, lepas tu bila kalaulah kita dah student sudah bincang-bincang kan, lepas tu kita boleh export dan dia akan export contoh. Okay. Dia download. Dia download masuk download folder. Okay? Kita buka lah. And student pun boleh student pun boleh access benda tu, dia pun boleh download juga. Kita boleh share dengan students. Okay. Jadi ada dua you all nampak tadi kan. Satu saya nak tutup balik Satu lagi kalau nak save nama dia lah ni. Okay. Okay, satu lagi freehand. Freehand saya tak pernah try. Itu saya mengaku saya tak pernah try. Saya try Microsoft Whiteboard je. Okay. So, you all boleh explore kalau nak cuba. Alright. Okay. Any questions? Ni saya dah terangkan awal-awal lagi whiteboard. Sedangkan tak sampai whiteboard lagi sebenarnya. Ada apa-apa soalan? Saya tutup dulu Meet. Sebab saya takut internet. Okay, see dia beritahulah. Okay. Alright. So, seterusnya. Ada satu soalan pasal whiteboard tadi tu kan. Nah. Kalau kita macam conteng-conteng, kat mana dia akan savekan kita punya data tu yang berconteng-conteng tu? Kita tak ada save kat mana-mana. Tadi kan Kak Aida tunjuk yang dia boleh download PNG file tu. Export PNG file. Nanti dia download ke download folder. Oh, alright. Okay, thank you. Tapi nama dia whiteboard lah. Lepas tu kita rename lah. Alright, okay. Okay, alright. So, seterusnya ialah habis meet assignment. Okay, so ini rupanya assignment tu. Alright, ini yang dulu tau. You nampak benda ni kat atas kan, notebook ni kat atas ni yang dulu. Okay. So, saya buka yang sekarang lah. Yang sekarang nampak ni. Kita kembali kepada Microsoft Teams. Ini assignment. Okay, kalau kita klik assignment, alright, dia akan mari sini. Okay, dia kata looks like don't you love a blank slate. Click your first assignment here. Okay, so dalam assignment ni, okay, dia ada dua jenis assignment tau. Satu assignment yang macam, yelah kita ni assignment satu essay type.
Satu lagi macam MCQ ke, true false ke, kan. So bila kita tekan create ni, dia akan ada assignment which is macam essay, quiz which means macam dia start Microsoft Form. Maknanya boleh buat MCQ, boleh buat false, boleh buat short answers, boleh buat kalau kita pandai boleh buat close passage. So kalau assignment, alright, tadi rupa macam tadi juga ni, alright. So atas ni kita buat title dia, katalah dia tu nama dia C030 assignment katakan. Alright, lepas tu kalau nak bubuh kategori bubuh lah, kalau tak ada tak payah, tak nak lah. Okey. Instruction sini contohnya contoh an essay of around say 100 to words. Sorry. About, let's say about recycling. And then katalah ada material yang you nak attach, yang you nak dia baca, artikel ke apa, and you can attach here. Boleh attach. Dari mana benda tu? Nak upload daripada device, daripada laptop ni ke nak ambil daripada kelas notebook ke, you dah simpan kat mana-mana kelas notebook. Kalau daripada kelas notebook ada nota, contoh dia akan buka lah contoh tengok. Nabi tahulah dia suruh ambil kat mana benda tu. Kat dalam teacher ke. Kalau kita dah siap benda tu, kita ambil betul, kita attach. Faham tak? Okay. Oh, sebab yang ini kelas demo. So, saya tak ada material dalam tu. Lupa. Okay. So, kalau maknanya macam tu lah. Alright. And then, kita boleh tambah point. Berapa markah benda tu. Ini, tapi apa yang kita, whenever we post something dekat assignment, dia akan keluar dalam grades nanti. That's why saya prefer suka kelas notebook, dia tak affect dalam grade ni. Macam lawa lah, tak ada campur-campur dengan semua benda. Tapi kalau if you don't mind those things, buat je lah, tak apa. Katalah benda tu 10 marks. And you can add rubrics. Kan kalau marking tu nanti, contohlah mana, saya ada contoh rubrik sebelum ni, contohnya, saya guna yang ini. Contoh content, language, organisation. Okay. Macam ni. Okay. Contoh. Apa? Boleh attach contoh. Kena nanti dia lebam. Nak kau buat semua? Nak buat tu sikit lah buat check molek. Cik Nafia. Cik Nafia tak perasan put mic dia on. Okay. And your assignment can be for a particular student. It can also be for all of them. Okay, katalah individual nak pilih seorang je yang buat, siapa? Dalam kelas ni ada 3 orang je. Katalah saya Bubu Lala. Maknanya Najla. So okay, dan maknanya dia seorang je dapat benda ni. Dia seorang je dapat notification pasal assignment ni. Orang lain tak dapat. Okay. So then kita boleh set due date dia bila. Kita boleh kalau kita nak buat detail, kita nak plan ahead, kita kata schedule benda ni keluar pukul berapa keluar. Boleh keluar pukul berapa. Katakan kelas kita pukul 8. Okey 8.30. Ke 8.30 kita nak dia keluar. Okey. Beritahu dah 8.30. Okey. So contoh lah katalah kita nak benda tu keluar. Message tu lah, message notification tu. And then dia kena hantar bila? 12.30 malam. Katakan for end of the class. Katakan 10 PM pula. Sorry. Pukul 8 pula. Saya boleh sorry you all. Minta maaf. 2 jam dia ada. And then ada ini kalau kita tak buat close date, maksudnya alright. Kalau saya tak buat close date, maksudnya late turn-ins is allowed.
Maknanya dia boleh hantar lambat pada pukul 10. Akan ada lah beritahu dia ni lambat, dia ni cepat, on time. Dia ada, tu yang saya suka. Okey. Kalau kita buat close, maksudnya kita tak benarkan. Maknanya habis pukul 10 orang semua dia akan submit semua. Right? So contoh macam tu. Okay. And then kita nak benda ni masuk dalam kalender dia orang tak? Boleh, katakanlah nak masuk dalam kalender. Okay, masuk dalam kalender. Contoh. Dan kita nak post benda ni kat mana? Notification tu. Masuk dalam general contohnya. Maknanya general student tu je lah. Kalau saya hantar kat Najlah dah dapat. Kalau saya hantar kat semua student akan dapat. And then another thing that I like is kita boleh ni kan dengan turn it in. Maknanya bila dia submit tu akan ada turn it in report. Jadi kalau budak meniru online tu kita boleh ada bukti lah. Okay. Saya tunjuk ya contoh yang student yang turn it in yang dah go through turn it in contoh. Okay. Saya tak proceed dah dengan yang ni ya. Kelas sebelum ni. Ni ERC 121 last sem. Biasanya essay ni lah yang saya return. Tak ingat dah lah. Maksudnya return tu maknanya dia dapat lah. Kalau ni tengok. Nampak lah markah dia orang. Ni dekat grade sebenarnya ni. Campur dengan grade. Tapi dia assignment lagi ni. Dia assignment. Nampak lah markah dia orang. Maknanya return maknanya dia orang dapat lah markah tu. Contoh yang saya buka yang ni Okay. Contoh dia. Nampak saya menconting. Tapi contingkan tangan sebab tu dah buruk tulisan. Okay. Right, so ni contoh review. Kita boleh view history. Okay. Pelajar boleh nampak. Kita boleh tengok. Kita tu. Apa dia? Pelajar boleh nampak dah ni ke markah yang kita beri ni. Sebab yang ini memang dalam, yang ni boleh nampak lah sebab yang ini part of their carry marks. Oh. Dia Jadi muncul tadi yang tempat tadi tu. Kan? Apa dia? Dia muncul di tadi tempat apa? Ya, betul. Senarai pemarakaan. Ya, dia nampak yang tu. Sebab itu memang one of the assessment lah, one part of the carry mark. Yang ni per 10 ni. Okay, so dia boleh nampak sini. Dia orang kita assign dia 8.30 pagi. Dia start tengok 8.31. Dia turn in, dia submit 9.16. Okay? Ya, yang apa ni? Yang plagiarize tu yang mana dah? Macam mana kita? Sekejap tadi kan, mana budak tu tadi? Okay, ni contohnya kan. Nampak tak ni turn in report ni? Bawah dia ni. Okay. Nanti dia boleh buka turn in report dia. Tapi walaupun saya kalau 17 saya tak marah sangat. Biasanya akan ada benda tu kita punya rubrik kita atas tu ayat-ayat kita atas tu tengok ni. So kalau kita tengok sini kan. Bawah ni je sebenarnya. Ayat ni sebenarnya. Sebab saya dalam test tu saya tulis your answer will be checked for plagiarism dengan turn in. So please do not copy paste from the internet. So, tapi sebenarnya 17 tu yang tu je. So, yang ni dia orang sendiri lah. Kan salah student pun, ayat kita tu standard. Ya, itu tak apa. Sebab tu, kalau saya student, saya akan tengok juga turn in ni. Kalau walaupun dia kata, 20 saya tengok. Kadang-kadang ayat dekat story ni ayat question ni. Tu saya, kalau tiba-tiba 40 ataupun 70 pun ada, yang itu memang, yang itu 1 ataupun 2 lah. Itu pun saya rasa, baik tu bagi 2 dekat tu. Kata ada sekarang bagi kosong je kan. Tu contoh turn in dalam senang je lah dalam Microsoft Teams tu. Nak check dengan turn in ialah kita set tadi tu. Turn in dia akan keluar kat sini.
Ada. Ya. Untuk Turnitin ini dia tak ada limitation berapa boleh guna. I mean untuk berapa orang belajar je. Tak ada Tak ada limitation. Tak ada pula. Oh, okey. Sebab saya Ah. perasan macam Google dia limited sikit. Lepas tu ada satu soalan daripada chat daripada Puan Laila. Ah. Dia minta tunjuk cara untuk auto admit untuk Meet tadi. Macam mana kaedah setkan untuk auto admit untuk student? Oh, Ha. biasanya. Sekejap. Okay. Balik general. At the beginning of the semester, when students have difficulty joining in, biasa saya akan bagi link kat dalam grup WhatsApp ke ataupun grup Telegram. Sekejap ya. Kat sini tau, bila kita tekan participant, nanti kat sini manage permission. Kita buka option tu, who can bypass people in my organisation contohnya. Always let ni kena ni. Kat sini yes. Kalau nak kita seorang present, tukarlah ini kepada kita seorang je, only me. Tak everyone lah. Okay. So ni kalau kita nak suruh record automatically pun boleh. Okay. Okay. Okay Kak Laila? Okay, so kita kembali kepada right. Okay, so seterusnya kena explain okay, itu baru assignment yang biasa kan, essay kan. Saya belum cakap pasal assignment yang quiz ke kan. Bukan quiz, maksud saya MCQ ke, true false ke, itu dalam Microsoft Form. Okay. So contoh kalau you all nak set benda tu, dia lebih kurang Google Form je. Okay. So klik sini, bila klik quiz dia akan buka yang itu. Okay, kejap ya. Microsoft Form. Ada banyak lah. Okay, contoh. Alright, so nak yang kosong ke nak yang dah dibuat? Ya, nak yang new ke nak yang saya tunjuk yang new ke? New Okay, new lah. Sebab diam je ni. Saya pun. Okay, saya tunjuk dulu yang saya dah pernah buat. Ya, contoh kalau diam tu macam apa pun boleh. Contoh apa pun boleh. Okay, contoh macam ni. Dia, sekejap yang ni dia terus masuk tempat tadi, lepas tu dia bubuh benda tu. Okay, tapi macam mana saya nak buat ni? Alright. Kalau yang new barulah dia discard. Sekejap kalau yang okay. Kalau yang new baru dia keluar Microsoft Form yang dah apa-apa lah. Macam ni rupa dia. Kosong. Okay. So tajuk dia boleh tajuk contohnya. Bagilah contoh kumpulan tu ataupun individu ke? Tajuk quiz tu. Tajuk test quiz. tu. Tajuk test tu. Tapi ini untuk soalan MCQ, soalan true false, soalan essay pendek, bukan essay pendek lah, short answers. Boleh. Okay. So sebenarnya Microsoft Form ni boleh juga guna untuk survey, dia guna untuk polls, dia boleh guna juga untuk sebab dia ada Likert scale semua.
Microsoft Form ni. Tapi sekarang saya tunjuk contoh Malaysia lah. Okay, contoh saya nak tunjuk. Okay. Contoh ayat saya. Mana contoh Kasih. nak buat ayat di mana letaknya perkara ini. Ini kalau MCQ kan. So contohnya kita buat sini contoh Asia. Okay, another one. Antara. So jawapannya contoh sini correct answers, alright. Lepas tu baru nak baiki balik. Quiet untuk mesti jawab. Okay. So soalan seterusnya pula. Buat soalan seterusnya. Lepas tu kalau kita nak dia cantik, sebenarnya yang dekat tadi tu, dekat bawah ni kan. Ini kita boleh post gambar, kita nak background dia cantik, ada gambar, boleh post insert image kat sini. Okay, description sini klik. Contoh jawab semua soalan berikut contohnya description. Okay, nak suruh lawa sikit kita boleh guna tema. Okay, katalah tema kita okay, lawa lah sikit. Tu contoh kalau kita nak view macam mana rupa dia nanti, contoh preview. Dia boleh preview ni rupa dia. Aida Mustafa ni sebab saya guna ini email saya. Kalau student punya nama student tu lah. Bergantung pada email yang dia guna tu. Okay. So kalau banyak soalan banyak lah. Okay. And then ini kalau dekat komputer. Kalau kat mobile rupa dia macam ni. Macam ni. So kita boleh tengok student tu macam mana. Student tu ambil screen yang dia dapat. Okay. Ini contoh kalau kita nak buat new. Okay, kita boleh buat banyak-banyak lah. So sekarang saya nak share Microsoft Form yang saya dah buat so that you all boleh tahu what else can be done. Apa lagi boleh buat. Saya tak guna dalam Microsoft Team Sorry bising anak-anak bising ya. Okay, so contohnya saya buat Microsoft Form ni, saya buka kat sini, saya buat benda ni nanti saya attach lah nanti biasanya. Okay, contohnya let's say, so kita boleh post, ini saya post panjang lah ni. So dia jadi macam close passage. Tak ada nombor, okay. So, saya rupa dia macam ni dengan student. Macam ni. Dan dia contoh macam ni. Ini sebenarnya grammar ni, past year paper. Praktis dengan dia, seorang praktis. Okay. So, dan bila dia orang jawab dalam team tu, dia attach dengan nama dia orang. So, ni dia orang punya answers. So kita boleh tengok dia orang punya kat mana soalan yang dia orang lemah tu, apa benda soalan yang dia orang lemah, dan kita boleh komen balik dengan dia orang. So that's why this is also useful for survey. Kalau kita nak buat survey ke apa benda, pre-survey, post ke survey ke, boleh. Yang ni maknanya kalau buat directly daripada Office 365 lah. Saya buat kat luar. Tapi kalau saya nak buat dalam ni pun boleh sebenarnya. Tapi dia akan jadi assignment lah. Kalau saya tak nak jadi assignment, saya tak buat lah dalam benda tu. Dalam Microsoft Teams, saya buat kat luar. Okay. KO ke? Dia akan keluar kat sini lah ni. Okay, dia akan keluar kat sini ni. So kita, kalau kita nak assign, kita assign lah. So, itu yes, okay, tak apa. Seterusnya
contoh skrin yang saya dah created and return. Nampak tadi kan? So seterusnya form dah tunjuk, rates, whiteboard pun tadi dah tunjuk. Sudah. Apa dia? Okey. Seterusnya whiteboard tadi dah tunjuk kan? So saya tak tunjuk dah whiteboard dalam Meet tadi tu. Tapi whiteboard ni pun boleh digunakan di luar. Boleh download ke, dia pun free, boleh download ke desktop masing-masing. Okey. Seterusnya Outlook. Kan dulu kan saya pun tak suka Outlook sebab rupa dia macam tak lawa. Tapi sebenarnya Outlook yang baru lawa. Lawa dan saya rasa banyak functionality dia lah. Okay. So dalam Microsoft Team, okay, Microsoft Team you all perasan kan dekat belah kiri ni bahawa assignment ni ada calendar. So this is part of Outlook lah kiranya. Part of it. But it's also called calendar on its own. Okay. So saya klik on this for example. Okay. So saya linkkan dia dengan saya punya Google Gmail. Maknanya UiTM punya email lah sebab tu adalah you boleh nampak adalah apa benda ni activity, workshop benda you boleh nampak ni kan. So macam ini hari ni ada banyak program, okey. So kita boleh link ni. Dan kita boleh juga tambah kita punya kelas untuk minggu depan. Tambah kelas. So dia ada reminder dan juga kita boleh set kepada meeting. Kita boleh schedule kita punya meeting. Okay. So saya tak set lagi meeting sebab saya nak kena dapatkan studentnya dulu. Kena jumpa student dekat Telegram dulu, set dulu so dia orang masuk kelas awal nak tengok dia orang boleh masuk ke tak. Okay, so this is the calendar and I think many of us, walaupun kalender ada, ramai orang overlook kot, ramai orang tak guna, but it's very useful. And kalau kita nak tengok kita punya student engagement, dia nak tengok kita ni kerja ke tak, dia tengokkan daripada apa yang kita input. So kalau kita input kita punya working hours, kita input kita punya ni, dia nampak yang kita bekerja. Daripada insight tu dia boleh tengok, daripada nanti one of the apps tu dia boleh tengok kita ni senyap ke, tak buat kerja ke. Okay. Okay. Ni minggu depan. Okay. So ini kalender, right? Saya mention tadi, saya mention Outlook kan? Mention tadi Outlook. Okay, dia link dengan your team calendar. Okay, kalau kita nak buka Outlook, dekat Office 365 ni. Okay. Buat Outlook sekarang, still boleh download. Okay. Lain dah. Reminder 2 jam dekat. Reminder. Okay. So, you can see tapi yang ni saya tak link dengan Google Gmail tu. So that's why dia saya linkkan dengan my team saja. So that's why dia ada message. Whatever saya do dekat team, saya ada assignment tengok ni. Tutorial lah, benda apa semua ni, semua masuk sini. Okay. So dia ada reminder kat sini. Reminder due date dia apa benda-benda. Yang student punya pun kita dapat juga. Okay. So, nampaklah kita bekerja kalau UiTM check kan. Banyak benda. Okay, so kat sini juga dekat Outlook boleh juga kalendernya. Okay. So, it's very useful in case kita terlupa ke apa. Okay, ada reminder. Right, and then, sorry, saya tak ni siapa-siapa lah rasanya. Sebab saya tak linkkan dengan yang ni, saya tak linkkan dengan Gmail tu. Kalau tidak keluar banyak kan.
So dalam ni ada yang kita boleh guna ialah To Do. To Do is also a Microsoft Apps. Okay, dalam Outlook. So saya pun tak habis nak explore lagi. Okay. So seterusnya apa benda yang saya plan nak beritahu ya. Saya dah explain tadi. Right. Kalau siapa tanya boleh insert video? Ya. Boleh insert audio? Ya. Dalam Microsoft Form tu sebab saya pernah buat untuk listening test. Okay. So seterusnya Insight ni tadi dah explain. Insight, okay. So semua orang tahu dalam Microsoft Team ni ada Insight bawah grades ni. Saya dah tunjuk grades belum? Belum lagi secara terfokus. Grades. Sambil lalu saja tadi. Ya. Banyak sebenarnya tu saya macam okey. Contohnya ini grades ELC 501. Ini semua budak submit tapi pasal tak ada yang submit, ada yang tak submit. Ini sebenarnya written article analysis ni pair work. Jadi seorang je dah submit. Yang ni partner dengan atas ni Jadi yang ni partner dengan yang kedua ni. Kalau budak kan dia suka tukar. So tak semua orang yang kalau berkumpulan tu yang serah orang lain tapi yang tak terlibat tu dia nak kira turn in juga macam mana? Ada juga mula saya buat tapi jadi kalut bila semua orang kena turn in macam tu. Tapi bila saya beritahu ada 3 orang kan satu kumpulan, maka yang menyerahkannya 1 orang aja, 2 lagi mengganggu. Tidak ada rekod turn in lah. Ya, sebab itulah saya buat dalam collaboration tu. Bila dia orang buat assignment tu kan, kalau dalam collaboration tu saya nampak siapa yang tulis benda ni. Bahagian ni siapa yang tulis, bahagian ni siapa yang tulis. Macam tu. Sebenarnya dia orang macam contohlah, dia orang punya written article analysis ni, artikel dia orang ni, dia orang this is final ni final submission. Sebelum tu dia orang kena submit ada first draft, ada second draft, lepas tu barulah final draft. Jadi bila dia buat awal-awal tu memang adalah nama yang ni orang ni, yang ni bahagian ni intro orang ni buat. Badan orang ni buat, conclusion orang yang intro tu buat. Dia orang bagi-bagi. Nampaklah ada dah sebab saya kan boleh view authors dalam kelas notebook tu, saya boleh tengok siapa yang post, siapa yang type. And then sebenarnya saya lupa nak mention, kalau masa kelas notebook ni contoh kelas notebook ni dia memang collaboration tu sangat bagus. Contohnya okey saya tunjuk boleh? Saya tunjuk. Nanti Lala nak minta tolong Lala? Lala ada ke? Ada boleh. Okey. Kalau minta tolong contoh collaboration space ni sekarang tak ada apa-apa dan ini group demo je. Okey. Setelah add section. Buat sini group work. Okay. Contoh sini dia benda ni duduk dalam apa benda collaboration space. Maksudnya kalau saya ada dalam kelas saya ada Najla, ada Yohanis, ada Wan Najmiah kan. So bila duduk dalam sini maknanya tiga-tiga boleh bekerjasama contribute something. So contoh Lala boleh buka tak ni dan Lala cuba type dalam ni. Bila saya buat dalam kelas kat mana yang patut saya pergi, saya tak jumpa lah. Kelas notebook. Dalam kelas, sekejap. Kalau student saya macam ramai kan, saya boleh nampak tau macam ni orang ni type, bawah ni orang ni type, ni orang ni type. Masa tengah kelas tu.
Kata okay, I'll be monitoring your work. Lepas tengok. Lepas tu saya tambah atas tu. Where is the Canggih alat student? pun What? boleh kesan kerja. Ya, saya Canggih. boleh kesan kita contoh macam ni Saya macam ni, saya pergi view, saya ambil show authors. Okay. Kalau saya tak apa-apa, katalah Page color, page tajuk dia version, katalah show author. ya, anggaplah nama saya. Katakan the advantages of let's say group work, let's say lah. Lepas tu 3, 2. Okey, tak kisahlah. Tapi saya nak tunggu Lala ni, dia post ni. Sebab tu kalau macam student submit kerja dekat collaboration space ni, saya pergi, saya akan merah daripada tulisan di hitam tu kan. Saya akan merahkan bahagian ni. Saya kata tulis tepi tu edit this part. Okey. Itu Najla dah hantar. See? Jadi kalau orang lain lagi katalah seorang lagi student katalah Yohanis masuk, dia pun type. Kalau maknanya satu essay ni jadi budak tu kata, "Oh, saya buat kerja." Nama awak tak ada pun dia kata. Kenapa awak 3 orang, kenapa awak tak post? Orang lain no post. participant from you. So this is where and then kita boleh kalau kita edit student punya kerja pun macam dia submit kerja kan, kita nak betulkan grammar dia kan. Dia pun tengok, madam tulis. Madam tulis. Dia macam suka. Betul-betul kan macam ni. Tapi letih lah, memanglah letih. Kadang-kadang seorang satu artikel budak tu bagi tu kadang-kadang sejam duduk. Sama macam dalam kelas lah. Itu namanya kerja membanting tulang tu. Ya, kadang-kadang sampai ke malam sampai biasalah tu weekend. Tak apalah. Tapi kerja dia macam membanting tulang. Bagi saya macam kita apa benda tu? Macam kadang-kadang dalam kelas kan kita panggil budak ke depan. Lepas tu kita komen kerja dia kan. Ni awak tambah ni. Samalah macam tu lebih kurang. Detail. Tu kerja betul. So, saya rasa yang ni seronok sebab budak pun seronok. Kalau dia nampak kita tulis apa madam komen. Lepas tu kita buat warna pula ni, warna merah, yang ni warna ni. Jadi budak suka. Okay? So begitulah. Inilah contohnya. Okay. Apa nak mention bab ni tadi? Okay. So kembali kepada apa tadi saya dah habis pun insight. Okay, insight ni saya mention tadi insight ni sebenarnya saya tak tahu ada ke tak data sini ni sebab ni kelas kosong. Ni kan. So dia kata sini kan digital engagement. 2 orang inaktif sebab tadi yang masuk kelas ni Lala seorang. Jadi Yuha dengan Wan Najmiah tak masuk. Jadi kita boleh tengok kalau ramai cantik lah. Dia akan kata oh dia ni engagement budak ni baguslah. Kita boleh tengok per student dia. Ni Lala sikit je bawah sini Lala. Lala masuk kelas tadi dengan Lala dekat kelas notebook tu. Okay. So kalau ramai lah cantik lah kita tengok dia punya dot tu. Tapi sekarang ni dia buat untuk saya nak buat kelas lama saya. Dia tengok dalam masa sebulan ataupun ni seminggu. Dan paling banyak pun sebulan. So saya nak buat kat kelas lama saya tak boleh sebab dia dah sebulan lebih kot yang kelas tu dah tak guna. So tak nak tunjuk. Nanti kalau siapa yang ni boleh ni lah contoh dia. Tapi sikit sangat lah tadi. Okay. Wah baguslah student saya Najla Nasuha ni. Okay. Banyak titik, banyak aktiviti. Tak ada banyak tu. Ceput baru ni. Titik. Okay. So maknanya kalau kita post banyak lagi, banyaklah. Kita post banyak kerja, budak perbuat. Ni activities dia. Okay. So seterusnya available apps. Sebenarnya, available apps dalam Microsoft Teams ni banyak. There are many. You all nampak kan saya scroll tadi kan? There are many apps that are available in Microsoft Teams. Okay, some of these apps are from Microsoft. However, many are not from Microsoft. Some of these apps are free. Kalau macam ada setengah-setengah Microsoft tu ada free. Ada yang tak free. Okay.
some requires you, kalau yang bukan Microsoft, ada some tu requires you to sign up. Tapi apa benda tu? 30 days free, something macam tu. Ataupun some tu memang requires you to subscribe. Okay, so kita pandai-pandai lah. Macam Najla dia tiada Kahoot. Dia tiada Kahoot. Itu salah satunya lah. Kalau saya tunjuk contoh macam ni, ni Kahoot. Ni Najla Nasuhara selalu. Kalau dia biasa. Kalau lah. Okay. So, Boleh kat dapat je. ini main, ini bukanlah, ini kita post dengan siapa paling cepat tak ingat dalam dulu dia buat. Okay, tapi student suka benda-benda gitu. Wikipedia ke Alright, Wiki so kalau saya nak tunjuk, bila kita tekan yang ni, dia ada dua cara tau nak buka app. Satu yang dekat sini, which is macam sementara, bukan sementara, tak sementara pun. Satu lagi kat sini yang apps bawah ni. Yang bawah ni, bawah ni. Okay, bawah. Ini pun satu cara. Okay. Ni banyaklah ada explanation je lah. Banyak kan. Tapi ada setengah tu yang kita nak kena sign up lah. Bila kita buka dia nak kita sign up. Yang kita malas kan nak sign up kan. Biasalah kita ni takut kena bayar lah apalah. Tapi ada setengah tu sign up saja. Pun dah okey. Okey, contoh. Contoh. Apa ya? Yang saya pernah buka poll ke benda. Saya pernah buka Lucid. Nak buat chart. Mana Lucid? Nampak pula dulu. Macam-macam. Memang macam-macam. Sekejap Okay, Lucid chart. Okay. Dia nak buat flowchart. Flowchart boleh macam kalau orang engineering suka kot ke maths ke apa benda ke. Sekejap, dia tengah nak ni. Oh, sebab saya pernah buka sebelum ni dekat tempat lain kot. Dekat dia tengah loading. Saya test hari tu. Dia nak sign up je sebenarnya. Yang ni tak payah bayar. Flowchart ni boleh pindah. Ni flowchart. So chart lain-lain pun boleh lah. Dia boleh insert lain. Tak explore habis lagi. Tengok, nampak tak ni? Ini Google Classroom, nampak? Saya pun ada Google Classroom juga. Tapi saya sejak PKP tu saya start guna Microsoft Teams lah. Masa blended learning dulu saya guna Google Classroom. Okay, so ini contoh chart. Okay, ada banyak lagi yang saya tak explore pun. Saya pun tak sure. Ada satu soalan boleh tak? Tanyalah. Kalau boleh jawab, tak ada jawab. Okey, macam bila kita tambah benda-benda dekat tanda tambah yang belah atas ni kan, kita macam the group moderator, the lecturer dapatlah tengok semua benda ni. Kita je. Tapi kalau Dia memang, pelajar tak dapat dah. bukan, pelajar boleh. Kita suruh dia add sendirilah. Oh, pelajar kena add jugalah kalau nak tengok. Tapi kalau kita nak share dengan student, kita buka lah masa meet. Okey, faham. Masa meet, budak nampak lah. Lepas tu dia kata, oh madam can I download? Oh yeah, of course you can explore on your own. Budak explore lah contohnya. Okey, alright. Okay. So, Maknanya kalau kita nak minta pelajar buat chart, pelajar memang kena download sendirilah mendalah ni. Kena tambah sendirilah. macam yang tadi tu dia tak payah bayar pun rasanya. Tak payah bayar. Dia sign up. Dia sign up. Still dia nak kena masukkan apa benda, email macam tu lah. Macam biasalah. Saya tak pernah saya dah lama tak buat Kahoot. Saya pun tak ingat. Orang lain tahu ke Kahoot tu apa? Kita tak payah buat Kahoot lagi. Tak payahlah lagi. Kan confuse orang lain. Banyak sangat. Kahoot satu, kami satu. Kami pun ada, Kahoot pun ada. Dia ada macam-macam. Okey.
Tapi kita buat untuk kelas lah. Bagi saya cari apa yang penting untuk kelas, bahan baca. Saya rasa saya nak macam sebab saya ajar English tau. Jadi saya macam saya cari dictionaries tapi saya tak include lah kat sini. Yang ada setengah-setengah tu kena bayar kan. So tu okey, seterusnya okey, Sway, Delft dengan Yammer. Ini ketiga ni adalah Microsoft. Okey. Boleh digunakan sebab dan boleh attach to Microsoft Team lah. Okey. So kalau siapa nak tahu apa itu Sway, contoh saya buka dalam saya buka dalam balik. File. Okay, so Sway ni adalah siapa pernah dengar, okay, dia ni macam dia ni contoh dia create web page tapi dia smooth dan dia cantik. So dia boleh digunakan lah dengan student dan kita boleh share kat atasnya, kita boleh share dengan student macam boleh share dan kita boleh bagi link tu lah kat student, whether kita nak bagi link dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke kita nak bubuh dalam Microsoft Teams tu sendiri ke. Dia tu link tu. So contoh ni cantik kan dia punya. Ni sebenarnya material dia daripada buku ni, buku ARC 030 saya. Jadi 030 tahulah ini daripada buku teks. Okay. Tapi student suka guna, dia kata nampak cantik. Right? So ni Sway. Right? Macam mana nak create. Sway ni kira macam Google Site ke? Dia macam Google Site. Ya, betul. Okay? So sebenarnya dia boleh juga jadi a collection of your notes and then you link to another Sway. Macam tu, note. Macam sites lah. Okay. Alright. So seterusnya apa tadi? Saya kata Delft kan? Blank Sway. Yang tu dia punya log. Sway kita macam takut hantu. Ya Ustaz. Okay. Saya tunjuk contoh-contoh lah. Cantik. Dia punya smooth je macam tu. Sway ni. Dia cantik. So kalau dia nota sama tapi digitizekan jadi dia nice. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Ni dah sebab 45 dah sepatutnya. Tanya ada apa-apa soalan tak? Kalau nak tahu macam contoh ni contoh saya tunjuk sikit lah. Kenapa mula-mula saya suka team ni ialah kerana saya rasa senang nak add student. Contoh add student lah, add class. Okay. Macam 2021 nampak tak nama student keluar? Nampak tak? Ya. Ya. Jadi dia ambil depan. Faham tak? Jadi saya macam kita kan bila dapat name list daripada Sims tu kan. Dapat name list ataupun dapat daripada ni lah WhatsApp ke dia orang share nama senarai kelas kan. Saya add kat sini lah. Saya add kalau dia kata student tu tak ada, maksudnya dia tu tak pernah register ataupun tak pernah buka Microsoft dia. Masa tu student tu saya call dia orang, suruh dia orang contact Infotech. Infotech Puan Su apa nama? Puan Su. Untuk nanti dia akan betulkan dia orang punya
masa dia orang apa benda tu, masa dia orang apply UiTM tu mungkin ada silap ke ataupun dia orang tak pernah buka ke, dia orang lah bagi tolong instruct student tu. Okay. Saya suka sebab semua dah ada kat sini. Jadi Cuba kita buat demo sikit, ambil satu kumpulan dalam ITM yang berdaftar. ambil satu kumpulan contoh ni saya tambah, tapi saya buang balik lah budak-budak ni budak ni contoh. Ni dalam kelas. Kelas ni budak finance saya part 1 lah Sam. Mereka ambil Senang kan? sebab dah ada kat sini, faham tak? So kalau nama lecturer, kalau nampak lecturer macam tadi saya buat nama Najla kan. Kalau lecturer biasanya dia tak ada bukan nombor pekerja, dia nama lecturer. Contoh kalau Najla memang ada NAJ dia keluar. Kalau ini dalam UiTM sajalah maksudnya. Kalau siapa ada? Noya ada tak? Tak ada. Noya tak ada ni. Kalau nama tak ada, dia orang ikut. Ada tak? Ada. Noya ada tak Noya? Ada bawah ni? Ada. Nampak. Naik nama tu. Ada. So itu contoh kalau nak add dia. Okay, add contoh. Masuk dalam kelas tu. Tak apa ni saya yang risau saya boleh keluarkan balik. Ustaz ada tak? Ada dicari tu. Jumpa. Ada. Kalau lupa kalau lupa password semua boleh contact dengan unit dekat Infotech. Jadi dia orang akan check kan. Kata okey nak dia orang boleh resetkan balik. Okey, kalau lupa lah. Okey. Ada apa-apa soalan? Saya cubalah. Sebab saya pun bukannya pandai sangat. Saya try and error. Okay. Ada apa soalan tak? Tak ada? Banyak sangat ke? Saya ada satu soalan. Satu banyak pun tak saya tanya soalannya. Kan dekat kita punya post ni kan, kita tak boleh delete ke? Post? Kan macam yang view yang Kak Ida buat sekarang ni, kalau saya tak sukalah berserabut, berhenti 15 minit punya 6 minit, boleh kita delete ke benda ni? Setakat ni saya jumpa notification. Kita cuma boleh, maksudnya nak delete kan? Bukannya nak off kan? Maksudnya macam yang meeting 6 minit ni saya rasa berserabut je boleh duduk sini. Saya nak delete, boleh tak? Saya tak pernah try pula benda tu. Kak kena explore cari dulu lah sebab yang ni off saja. Baik, tak apa Kak Ida. Terima kasih. Cari explore macam mana? Kak cari. And post only owners. Ini pun boleh tengok. Okay, nanti saya cari. What else? Ada siapa-siapa tahu tak? Shikin ada ke? Tak ada. Siapa tahu boleh beritahu. Kena Google, kena pergi dekat Microsoft punya tu tanya. Post soalan kat Microsoft. Can we delete our chat? Kita ada kontak Lala balik. Ada orang lain? Thank you Aida. Sorry, you cannot answer right now. Ada apa-apa? Tak ada.
Ramai orang tak explore lagi kot. Okay. Soalan ni tak ada, tapi kalau Kak Aida pergi pada chat akan nampaklah macam tadi saya tak pasti Kak Mas ada tanya dia nak tengok bentuk attendance apabila kita download tu macam mana, tapi dah ada Ya, lupa. Ya, dah ada seorang jawab kat sini attendance keluar dalam bentuk Excel. Saya tak pasti ni Tapi cik ke kalau nak Puan suruh Kak Wan Aida ni tunjuk, boleh rahsia. je. Boleh je kalau Kak Aida nak tunjuk, boleh je. Kalau nak lawa, buatlah. Kotak. Okay. Tapi yang saya sukanya sebab contoh benda you boleh nampak tau kalau ada student tu masuk keluar you boleh nampak. Nampak ada ni? Contohnya ni Nurhana Ashikin ni kan, dia join the left. Maknanya dia join 8 suku, lepas tu dia putus. Okay, masuk pula 8.43. 8 suku masuk balik. Oh, 8.10 masuk. 8 suku keluar. 8 suku masuk balik. 8.43 keluar. Macam tu lah. So, maksudnya kita boleh nampak dia punya, kalau dia ada masalah ke, kita boleh nampak terkeluar ke apa ke. Ataupun dia keluar sendiri, tak tahulah. Okay, tapi kita boleh nampak lah ni. Tapi kita boleh, based on this, what I did last time was that, based on this, saya akan tick attendance lah. Attendance yang Sims tu, saya tick attendance lah. Lepas tu submit lah attendance tu. Ini tak apalah sikit. Kelas ni tak ramai sangat. Buka kelas math lecture, ya Allah, panjang berjela. Okay. Okay. Ini contoh dia. Boleh save atau kalau malas pun buat benda ni sebagai tab. Lepas tu bila ada attendance lain, another tab. Tab ni guna bubuh nama bubuh tarikh. Lepas tu another tab, tarikh lain pula. Jadi buatlah banyak-banyak. Jadi Excel file tu jadi bukti lah untuk attendance kelas tu. Okay. Okay. Itu je ke soalan Lala? Setakat saya perasan tu je, tapi kalau ada saya terlepas, boleh repost soalan ataupun boleh terus ambil mikrofon kot. Saya takut ada mana-mana yang saya terlepas kat sini. Boleh post attendance kot sekarang. Attendance dah ada dah. Saya dah bagi dah dekat link kehadiran, dekat chat. Okay, rakan-rakan pensyarah lain, kok ada soalan yang nak ditanyakan ataupun nak berkongsikan apa-apa yang menarik? Ada. Silakan, ada soalannya? Saya Sofian, pensyarah PTFT. Kalau nak akses ni, kena tunggu kita dah status rasmi atau kontak pada HCA ataupun unit IT ke? Allah alam. TFT hari tu yang ada lecturer engineering tu dia kata dia PTFT juga tapi dia boleh akses. PTFT ada nama pekerja tak? Ada tak? Ada. Ada tapi tak tahulah sebab sebelum ni ada. Saya kalau ada email pun ada kan? Email UiTM. email masih ada lagi, ada technical problem lah, masih di refresh. So kena pergi dekat Infotech ataupun call Infotech. Tahu tak macam mana nak call Infotech? Saya pun 8400 lepas tu minta dia orang sambung kepada Infotech. Saya tanya lah. Lepas tu minta sambung unit yang Microsoft Office 365 tu. Wan Su, nama saya panggil dia Wan Su. Yang bilik belakang dekat dengan Dewan Jasmine tu, situlah dia.
dia yang in charge Microsoft. Lepas tu kalau mana tanya dia Microsoft punya sebab jangan minta Google saja, minta Microsoft juga. Dia ada dua situ. Okay. Dia yang set kan. Okay. Ada soalan lain ke? Saya rasa tak ada dah kot. Okay. Alright. Kita pun dah menghampiri pukul 12 dah ni. Ada lagi beberapa minit je berbaki. Okay. Okay, tak apalah. Sementara menunggu, diharapkan rakan-rakan pensyarah yang hadir boleh mengisi kehadiran. Link dah ada dekat ruangan chat. Dan ada soalan dah kot. Alright. Saya rasa boleh kot kalau tu kita akhiri program kita ya. Kak Aida boleh Kak Aida? Kak Aida nak tambah apa-apa lagi ke last words? Tak ada dah. Okey, baik. Terima kasih semuanya. Saya share saja. Kalau mana terkurang tu kekurangan saya, yang baik datang daripada Allah, yang Nak rekodkan kehadiran tak dalam page ni? Apa dia? Nak rekodkan kehadiran tak? Bukan, nak rekodkan momen ni tak? Oh, nak ambil gambar ke masuk slide? Ya. Oh, okey. Boleh saja. Bolehlah kalau ni rakan-rakan pensyarah boleh turn on the camera dan kita akan ambil gambar. Okey, sementara menunggu tu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih buat Puan Aida di atas satu perkongsian yang menarik. Ada lagi ke yang nak turn on the camera? Pada saya Microsoft Teams ni agak menarik tapi dengan jiwa saya ni saya rasa dia menguji sikit. Saya kena explore lebih banyak lagi, kena belajar lebih banyak lagi. Semasa dah buat cubaan tapi bertahan seminggu je. Lepas tu saya patah balik pada Google Classroom. Okey, saya rasa ni saja kot yang nak turn on the camera. Tak apalah, saya ambil gambar mana yang ada je. Alright, 1, 2, 3. Okey, dan okey. Jadi sekali lagi saya ingin nak ucapkan terima kasih buat rakan-rakan pensyarah yang sudi menyertai program kita pada pagi ini. Ini adalah siri terakhir untuk webinar series yang dianjurkan oleh EduTech Team yang memfokuskan pada collaborative learning, dan insya-Allah akan ada lagi siri-siri yang akan datang. Dan saya dengan ini mengalu-alukan rakan-rakan pensyarah yang ada berkemahiran dalam apa-apa saja yang melibatkan ICT in education. Bolehlah sama-sama kita berkongsi kepakaran ataupun apa sajalah innovation yang pernah dilakukan. Boleh kita sama-sama berkongsi idea dan juga cara pelaksanaan dengan rakan-rakan pensyarah yang lain. Jadi saya rasa itu sahaja setakat ni. Kita tutup majlis kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Okay, terima kasih semua.